Untuk makluman para pelajar sekalian, RM2,250 bersamaan dengan gaji permulaan bekerja dengan sektor kerajaan bertaraf ijazah. Maknanya kalau kau berhenti belajar sekarang, kau habis PM kau terus kerja, kau lupakanlah sebab benda yang kau tak nak pun kau tak boleh dapat. Nampak betapa misterinya Jamaah Samsul Badri disahkan oleh pintu-pintu tu. Betul. Itu sebab saya kata hari ni apa yang saya nak, contoh, tanya cikgu-cikgu tu, cikgu-cikgu yang pakai, kita tengok dia punya perfume, tengok dia punya tudung dengan brooch, dengan gaya dia, dengan phone dia kan, dengan apa yang dia capai hari ni. Komitmen bulanan dia orang tak kurang, suami isteri tak kurang 10 ke 15 ribu sebulan. Tanya dia, setuju tak setuju cikgu? Setuju tak setuju? Setuju? 10 ke 15 ribu tu paling rendah tau, nak bagi tahu. Tapi berdasarkan apa? Sebab dia orang belajar, suami isteri dua-dua ada background belajar rajin-rajin. Minta maaf, saya tak bercakap mak ayah kita ni tak bagus. Tidak. Mak ayah kita berusaha keras nak jadikan siapa kita hari ni. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sekali puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak diucapkan kepada kombinasi pengurusi acara. Bahagia, saya tak tahulah, salutasi tak bagi kat saya. Jadi saya tak boleh nak sebutlah. Div kehormat adalah saya sebut. Seterusnya kepada GPK HAM, GPK Koko, GPK Akademik, kepada guru-guru guru-guru kanan mata pelajaran, Kebit Kedang, Ketua Bidang, guru-guru kaunseling, seterusnya guru-guru, staf-staf sokongan, ibu bapa yang berkesempatan hadir pada hari ini. Nampaknya ramai ibu daripada bapa seperti biasa, dan juga para pelajar yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, hari ini dapat kita bersama-sama dalam program ceramah motivasi. Pertama kali saya jumpa tajuk manusia memerlukan motivasi. Pertama kali. So soalannya, perlu ke tak perlu? Perlu. Maka selesailah ceramah hari ini. Kan dia tak cakap, dia tak cakap siapa pun yang perlu. Dia semua manusia. Jadi motivasi ni adalah satu suntikan semangat untuk kita menepani apa juga perkara yang nak dicapai, objektif di dalam kehidupan kita. Jadi kalau contoh pelajar mungkin memerlukan semangat untuk teruskan perjuangannya dalam bidang akademik, mudah-mudahan dapat mencapai kejayaan yang diidam-idamkan. Di peringkat tertinggi di sekolah dah tentunya SPM ataupun STPM dan juga STPM. Dan bila peringkat kolej, universiti sudah tentunya mencapai tahap diploma dan juga ijazah sarjana muda, juga peringkat sarjana, master, dan juga peringkat kedoktoran, PhD. Dan pada ibu bapa pula sudah tentu dia mempunyai satu semangat untuk terus mencari rezeki, dalam masa yang sama untuk berusaha memastikan anak-anak berjaya dalam apa juga yang diceburinya. Kepada guru-guru sudah tentunya untuk mendapatkan grade yang terbaik untuk anak-anak. Untuk adik-adik yang ada dekat dalam dewan ni, kita ni duduk dekat kawasan luar bandar. Kita duduk di kawasan luar bandar yang mana orang mungkin melihat kita ni sebagai istilahnya orang kampung. Dan orang kampung ni kadang-kadang ada yang berjaya, ada yang tak berjaya. Bergantung kepada keinginan dia untuk mengubah nasib diri dan juga keluarganya. Macam saya dulu pun kampung juga, kan? Duduk di kampung juga, di Seremban, di Kampung Paroi, kan? Saya lahir dekat kampung Batu Kikir Jambatan Bosi, kan? Membesar di Seremban, sekolah kampung, sekolah luar bandar. Tapi dalam sekolah tu, dalam 2 orang yang ambil UPSR, dalam beberapa orang yang ambil UPSR, 2 orang saja yang berjaya dapat straight A, dapat masuk sekolah asrama penuh.
Dekat sekolah asrama penuh persaingan sesama pelajar-pelajar yang pandai seluruh Malaysia. Jadi terpulanglah pada ketika itu terpulang pada diri kita. Kalau kita rasa kita bolehlah. Macam adik-adik sekarang kan, kalau ikutkan cita-cita semua banyak. Semua banyak nak jadi lawyer, nak jadi engineer, nak jadi doktor. Mungkin, tapi faham pun tak lawyer tu ada buat apa. Engineer jadi apa? Yang kita faham mungkin boleh jadi cikgu kot, mungkin nak jadi ni kot. Kadang-kadang kita bergantung pada apa yang kita faham melalui movie, drama yang kita tengok. Bestnya jadi orang kaya, naik kereta besar. Kadang tengok dekat dalam drama ni tak berpijak pada bumi yang nyata. Kan semua orang nak jadi macam Aish Martin. Kan Aish Martin dengan Nabila. Tengok tak drama tu? Saya tak tengok, orang share dalam TikTok. Orang share dalam TikTok kan, saya tengok, oh kaya betul dia. Suka-suka je mewarisi harta pada bapak dia. Kan macam tu je. Kan senang hidup anak tunggal. Senangnya hidup macam tu lah kan. Tapi hidup kita ni lebih complicated daripada tu. Lebih complicated daripada tu. Cuma nak bagi tahu apa? Janji orang Arab, dalam pepatah Arab tu ada menyebut manjadda wajada. Siapa berusaha pasti berjaya. Maknanya kita semua kena usaha. Kena usaha. Tak boleh tunggu je. Macam sekarang kan, geng-geng perempuan. You all ada dah kawan-kawan yang rapat dengan you all, iaitu BFF, best friend forever. Orang lelaki pun ada kawan baik. Kita kawan sampai mati, kawan. Kita boleh janji. Kita boleh janji di sekolahan. Tapi percaya cakap saya, keluar result periksa, ini cikgu. Keluar result periksa, sampai masa kau, kalau result periksa teruk, kalau dah bodoh tu nangis seorang. Minta maaf cakap. Betul sekarang. Hari ni kawan gelak ramai, kawan ketawa main-main ramai. Tapi sampai masa kita nak menghadapi cabaran dalam hidup kita ni, kita hidup seorang-seorang. Kita keluar, kita hidup seorang-seorang. Kita nangis seorang-seorang. Tak ada siapa kawan baik kita. Nak temankan kita paling lama setengah jam lah kat sekolah. Nangis, sabarlah. Kau jangan putus asa tau. Orang boleh cakap apa juga dia nak cakap. Tapi ini peluang yang ada, belajar rajin-rajin. Kalau saya orang kampung, saya boleh buktikan saya boleh berjaya. Saya boleh sambung dalam peringkat diploma dan peringkat ijazah. Saya boleh buktikan saya boleh berjaya. Ini kan pula adik-adik kat depan saya pun boleh berjaya. Kakak ni Nomadiha daripada Kelantan. Bayangkan dengan tahap kemiskinan hidup dia. Ayah dia seorang nelayan. Maknya hanya membantu ayahnya di rumah. Bayangkanlah, dengan tahap itu dia boleh mencapai 21A. 20A1, 1A2 pada ketika itu. Saya dah cek dah, tak ada beza dengan you all semua. Tak ada sampai terkeluar otak dia pun dia pegang bawa macam ni. Allah, pandainya dia, patutlah otak dia keluar simpan dalam beg satu ke dua. Tak ada. Sama je. Cuma bezanya adalah usaha. Kita hari ni yang menyebabkan kita gagal, menyebabkan kita berjaya ataupun tidak, kebanyakan cikgu ketika hari report card day, mak ayah tanya, macam mana budak ni? Dia ni okey sebenarnya, cuma ialah kan banyak main, menyampah cikgu ni. Dan itulah ayat. Itulah ayat cikgu. Itulah ayat cikgu, betul tak? Itulah ayat cikgu, tak ada ayat lain tu. Jadi memang something nombor satu, saya berdoa bila dia nak berhenti sekolah. Tak ada cakap tu. Yang dia cakap, dia ni okey sebenarnya, cuma ialah kan banyak main. Saya yakin kalau dia lebih fokus, lebih usaha, dia boleh berjaya. Itulah ayat yang paling selamat cikgu akan sebut pada mak ayah. Kan? Kalau saya jadi cikgu, saya cakap tu terang cikgu, macam ni lah pakcik, budak ni masalah. Saya tengok memang tak ada masa depan. Tak, kalau saya lah, saya cakap je terang, saya hari-hari doa bila budak ni nak pindah sekolah. Saya tak tahu ni perangai ni dia ikut siapa, ikut pakcik cakap tu. Nah, takkan nak cakap macam tu kan. Jadi sekarang development, pembangunan kita dalam kehidupan kita kena belajar rajin-rajin. Kita kena belajar rajin-rajin. Apa didatangkan Samsul Debat hari ni bukannya sebab nak share, nak belagak-belagak, tak ada. Sebab nak beritahu dekat you all contoh hidup bila kita belajar. Saya dulu nak beritahu keluarga saya bukan keluarga senang. Mak saya meniaga nasi lemak, meniaga nasi lemak, kemudian meniaga kuih karipap, kuih gulung, orang panggil sini kuih ketayap kan. Ketayap, lepas tu kuih apam,
Lepas tu kuih apa? Kuih lopis kan, bulat-bulat macam tu, golek-golek kangkang kelapa. Kuih karipap kena gentel pagi-pagi. Saya bayangkan setiap pagi pukul 5 pagi dah kena bangun, kena sejukkan kuih tu. Kemudian kuih yang donat tu kena bagi sejuk, lepas tu kena golek-golekkan dekat gula kasta tu. Pukul 5 pagi, kawan-kawan tidur lagi. Kawan-kawan tidur lagi. Saya cakap apa kat diri saya, kenapa aku lahir dalam keluarga ni, ya Allah, saya kata. Kenapa aku lahir dalam keluarga ni? Itu ayat saya cakap. Dan untuk pengetahuan semua, dan beberapa bulan yang lepas saya duduk dengan adik-beradik saya. Saya cakap benda ni, apa yang saya cakap ni. Saya cakap dengan adik-beradik. Saya ada 5 beradik. Saya Syamsul Amri, adik saya Syamsul Fazli, Syamsul Hafiz, dengan yang kembar lelaki perempuan tu Syamira Hafiza dan Syamsul Hafizi. Kami berlima. Duduk tu saya cakap, kau tahu tak, Balung ada ceramah hari tu. Balung cakap apa tau kan, dulu pagi-pagi kita kena bangun pagi kan. Balung cakap apa tau? Balung kata, kenapa aku lahir dalam keluarga ni? Dia cakap apa tu? Ya Allah, kita orang pun cakap macam tu dalam hati kita orang, Balung. Dia kata macam tu. Sebab lepas saya keluar pada sekolah, dia orang pula sambung buat kerja tu. Tapi rupa-rupanya bila fikir-fikir balik, rupanya mak nak ajar kita orang. Mak nak ajar kami semua apa maksud susah. Bangun pagi, tolong mak buat kuih. Dengan duit belanja kami tu, dengan duit kuih tu dapatlah buat duit belanja pergi sekolah. Pagi-pagi kena hantar nasi lemak tu bungkus tu, sebab saya kepantangan saya kalau orang masak tak sedap. Kepantangan saya kalau saya tengok orang bungkus nasi lemak tu. Lepas tu saya tolong maklum saya pula jual si kerabu, si daging, segopal, patik. Saya tolong. Memang betul. Sebab maklum saya duduk di Setiu Terengganu selama 10 tahun. Balik dia boleh berniaga dekat Semar, saya tolong dia. Betul. Jadi saya tahu susah berniaga ni. Kan kadang-kadang orang berniaga ni kais pagi makan semalam, bukan kais pagi makan pagi. Kais pagi makan minggu lepas pun ada sebab berhutang. Tapi kita takkan biar keluarga kita susah selama-lamanya. Kita kena usaha. Hari ni mak saya, mana negara dia tak pernah pergi. Dia pergi Mekah berapa kali dah pergi umrah. Pergi haji dah pergi sekali. Pergi umrah 7-8 kali. Dia pun dah lupa dah berapa kali dia pergi umrah. Pergi Thailand berapa kali. Pergi Kemboja 4 kali. Pergi Australia pun pernah. Hantar pergi bercuti. Sebab apa? Anak mampu bagi. Yang paling saya kesalkan adalah saya tak sempat berbakti kepada arwah abah saya. Sebab Allah lebih sayang abah saya. Abah saya meninggal dunia tepat umurnya 50 tahun. Abah saya meninggal meninggal dunia usia dia muda. Dia tak sempat tengok anaknya jadi Samsul Debat, tak sempat tengok anaknya bergelar peguam, tak sempat tengok anak je ni bergelar seorang penjawat awam, pengarah, level pengarah. Adik-beradik saya berjaya pun ayah saya tak sempat tengok. Tak sempat. Tapi nak beritahu, kami yakin kalau arwah abah masih ada, tentu dia akan bangga dengan anak-anak dia. Itu yang kita nak sebenarnya. Sebenarnya hari ni adik-adik boleh main. Main. Tapi satu hari nanti, itu sebab Imam Syafi'i kata, kalau kita malas belajar, perlu bersedia untuk dipanggil bodoh sepanjang hayat kita. Kena tahan telinga ni. Bodoh, kau ni bodoh, kau ni bodoh, kau ni bodoh. Kena tahan telinga. Tak ada siapa yang tahan orang panggil bodoh ni. Kan? Tapi memang bodoh pun sebab tak belajar. Kan? Jadi kita tak nak jadi orang tu. So kita kena belajar. Kita kena belajar. Kita balik rumah, saya tanyalah paling simple lah, saya simple. Semua orang tengok, mak ayah, cikgu tengok anak-anak ni. Saya tanya anak-anak, yang mak ayah diam. Saya tanya anak-anak. Saya nak tanya. Rumah, korang nak rumah macam mana? Ada dengar ni? Saya tanya jawab dulu. Ada 5 rumah. Ada rumah apartmen, rumah flat yang kongsi parking. Ada rumah flat, lift pun tak ada, naik tangga. Yang kedua, rumah teres yang kecil. Rumah teres kecil ni 18 kali 60, kecil je. Ada setingkat, ada yang 2 tingkat. Murah, kos rendah. Ataupun rumah apartmen mahal, siap gated and guarded. Ada gate, ada jaga, ada guard yang mengawal rumah tersebut, apartmen. Kemudian rumah teres yang besar, kemudian rumah semi-D. Semi-D ni rumah berkembar, ada tanah kiri kanan. Ada yang kiri, ada yang kanan. Tapi berkongsi dinding tengah dengan jiran sebelah.
Satu rumah banglo. Okey, saya nak tanya. Fikir betul-betul sebelum jawab. Saya tanya dulu, berapa ramai yang nak rumah flat angkat tangan? Okey, tak ada. Berapa ramai yang nak rumah teres kecil tadi, rumah kos rendah tadi? Aku nak belajar rajin-rajin, aku nak beli rumah teres je. Jadilah. Katakan. Tak ada. Okey. Siapa nak rumah berkembar? Rumah semi-D. Besar jugalah. Oh, tak nak. Okey. Berapa ramai nak rumah banglo? Tolong angkat tangan. Angkat tangan betul-betul. Okey. Ya, saya andaikan yang tak angkat tangan tadi, dia nak tidur kat bus stop, dia nak tidur bawah sungai. Okey, turun tangan. Turun tangan. Okey, turun tangan. Okey, turun. Sekarang saya tanya kereta. Ada beberapa jenis kereta saya nak cerita. Pertama, Azia. Kedua, Proton Saga LMST biasa. Saga yang biasa. FL. Mungkin Saga yang baru. Mungkin X70. Mungkin X50. Ataupun kereta luar negara. BMW, Mercedes-Benz, Toyota Camry. Atau nak pakai Velfire, Alphard. Saya nak tanya. Semua orang tahu jenis kereta yang saya sebut ni. Okey, siapa yang cita-cita dia, kalau saya dah berjaya nanti saya nak beli Azia? Tolong angkat tangan. Wajar, kereta aku tu, tak ada siapa angkat tangan. Tak apa. Tu kereta kesayangan saya tu, kita apa. Yang kedua, berapa ramai yang nak kena macam target dia Proton dah, jadilah. Tak ada, okey, fine. Siapa yang nak BMW? Katakan 7 Series yang terbaru. Okey, fine, ramai yang angkat. Okey, siapa nak Mercedes-Benz yang terbaru? Mungkin 2 pintu, sporty. Okey, siap skating. Okey, fine. Okey, siapa yang nak Camry? Toyota Camry. Toyota Camry yang menteri-menteri ramai pakai ni. Okey, sebab menteri pakai, dia tak nak pakai. Okey, bagus. Siapa yang nak pakai kereta Toyota Velfire? Okey, yang tekan buka sendiri kan. Siapa nak pakai Alphard? Angkat tangan. Okey, fine. Okey. Cikgu, mak ayah nampak cita-cita anak ni, nampak. Okey, fine. Sekarang motosikal. Siapa yang nak pakai motosikal Demak? Okey, tak ada siapa. Okey, tak ada siapa. Tak ada siapa nak pakai Demak. Siapa nak pakai ES5? Tak nak, sebab tu bagi ayah dah pakai. Siapa nak pakai motorbike? Motorbike Ducati, Yamaha. Siapa yang nak pakai Vulcan, Harley Davidson? Dia macam ni handle dia. Ada yang nak pakai motosikal Spider yang 2 tayar depan, ada 1 bayar tayar belakang, yang duduk smart tu, Spider. Okey, berapa ramai nak pakai Harley Davidson? Vulcan, Goldwing yang besar tu. Okey, Superbike, Yamaha macam motor racing ni betul-betul yang besar tu. Yamaha tu. Okey, supaya dia boleh ride ramai dengan kawan dia. Angkat tangan. Okey, tak ada. Okey, alright. Ramai. Okey. Saya dah nampak dah yang dia nak. Okey. Sekarang saya nak tanya, katalah dah kahwin. So jangan feeling sangat, terutama yang perempuan. Korang kalau cakap dah kahwin mula tak payah Okey. Katalah ada anak seorang. Saya nak tanya, nak bagi siapa jaga? Saya nak tanya, anak nak bagi, ada seorang anak, seorang, saya tak nak bagi lebih. Ada seorang anak, nak bagi siapa jaga? Nak bagi siapa jaga? Ni yang depan. Nak bagi siapa jaga? Sendiri. Siapa nama? Asma. Asma nak tanya. Asma cita-cita nak jadi, dia nak jaga sebesar. Asma cita-cita nak jadi apa Asma? Nak jadi chef. Okey. Katalah Asmah berjaya jadi chef dekat hotel 5 bintang. Kau pernah tengok tak tukang masak pegang baby macam ni? Tak pernah tengok kan? So macam mana kau nak jaga sendiri? Tuan cerita sikit maksudnya apa? Asmah, macam mana Asmah? Nak bagi siapa jaga? Bibi je. Nak bagi bibi orang gaji jaga. Okey. Sekarang ni nak bagi bibi jaga, okey, ataupun hantar dekat nursery. Nursery yang jaga budak, bukan nursery jaga pokok tau. Nursery jaga pokok disiram anak kau hari-hari. Sekarang ni nursery jaga budak. Okey, fine. Sekarang ni cikgu, mak ayah, adik-adik semua. Saya akan kirakan realiti harga rumah, harga kereta pada hari ini. Saya akan kirakan yang kau tak nak tadi. Bukan yang kau nak tau. Aku kira yang kau tak nak, yang paling buas. Pertama, Azia RM500 sebulan. Kedua, rumah sewa tau. Sewa rumah RM500 sebulan. 500 campur 500, 1000. Motosikal Demak beli dekat Singa, bagi motosikal IC tak payah down payment, RM250 sebulan. Maknanya RM1,250 sebulan. Jaga anak.
Budak pakai pampers pun yang seorang sekarang RM500. Jangan kau lupakanlah bibik paling rendah sekarang RM1,500. Tak usah lah. RM1,500 sebulan, bayar permulaan RM10,000. Tak ada mana ni. Kita ambil yang tu dulu. Yang paling murah bagi kat pengasuh. RM500 budak pakai pampers. So dah RM1,750. Belum cerita duit minyak. Duit minyak RM500. Tanya cikgu, RM500 sebulan tak cukup. Melainkan mati enjin, tolak kereta sampai jalan besar baru start enjin. RM500 campur lagi RM200 untuk duit minyak motosikal. Okey, fine. Totalnya berapa? RM2,250 sebulan untuk benda-benda yang kau tak nak. Untuk makluman para pelajar sekalian, RM2,250 bersamaan dengan gaji permulaan bekerja dengan sektor kerajaan bertaraf ijazah. Maknanya, kalau kau berhenti belajar sekarang, kau habis PM kau terus kerja, kau lupakanlah sebab benda yang kau tak nak pun kau tak boleh dapat. Nampak? Betapa misterinya Jamaah Samsul Badri disahkan oleh pintu-pintu tu. Betul. Itu sebab saya kata, hari ni apa yang saya nak? Apa yang saya nak? Contoh, tanya cikgu-cikgu tu. Cikgu-cikgu yang pakai, kita tengok dia punya perfume, tengok dia punya tudung dengan brooch, dengan gaya dia, dengan phone dia kan. Dengan apa yang dia capai hari ni, komitmen bulanan dia orang tak kurang, suami isteri tak kurang 10 ke 15 ribu sebulan. Tanya dia. Setuju tak setuju cikgu? Setuju tak setuju? Setuju? 10 ke 15 ribu tu paling rendah tau. Nak bagi tahu. Tapi berdasarkan apa? Sebab dia orang belajar, suami isteri dua-dua ada background belajar kajian-kajian. Minta maaf, saya tak bercakap mak ayah kita ni tak bagus. Tidak. Mak ayah kita berusaha keras nak jadikan siapa kita hari ni. Mak saya pun orang kampung. Ayah saya kerja kilang Dunlop Pillow dulu. Kilang buat tilam, buat bantal. Dan sudahnya ayah saya kilang tutup, dia tolong mak saya berniaga. Tapi nak beritahu, itu bukan penentu masa depan kita. Yang menentukan masa depan kita, usaha kita. Itu sebab kita kena belajar. Hari ni saya ada rumah, saya ada kereta. Berapa kereta saya ni? Bukan kata sebab saya apa. Tapi semuanya dengan ilmu. Kena belajar. Cita-cita saya nak sangat. Macam adik saya yang nombor 3 tu. Dia nak sangat dulu apa tu? Nak beli boot bola yang mahal-mahal tu. Akhirnya bila dia dah bekerja sekarang, satu almari tu kasut bola dia, kasut futsal, kasut bola sepak dia, boot dia, semua yang mahal. Satu almari penuh kasut tu. Setiap kali dia dah main, dia gosok balik, dia kilatkan. Punya sayang. Sebab kami dulu masa kecil tak boleh nak nampak benda tu. Kasut takraw saya susun balik. Kasut saya main dulu. Simpan balik raket-raket saya. Kan? Bila dah tua ni, dah boleh beli semua, dah tak ada masa pula nak main. Rumah nak buat macam mana, dapur nak macam mana. Mak boleh cakap, mak nak bagi mana, mak cakap je. Mak nak pergi jalan mana, mak cakap je, kita orang hantar. Mana kita nak? Mak kita tanya, Long, mak rasa mak nak pergi Mekah lah tahun ni, mak ingat nak pergi umrah, boleh tak? Berapa mak bayar? Dalam 7-8 ribu jugalah. Nantilah mak ya, tengok gaji, nanti cari kumpul lah sikit-sikit. Nak macam tu, bila mak nak pergi minggu depan, tak apa, kejap lagi saya bank-inkan. Mana kita nak? Kita nak bagi mak kita macam mana? Nak bagi ayah kita macam mana? Balik rumah, tin, Assalamualaikum mak. Mak, hari ni birthday mak kan? Ni kereta ni saya hadiahkan kat mak. Buat. Bukan kita tak boleh buat. Saya dah buat dah untuk mak saya. Betul. Kita nak buat benda tu, kena belajar. Lupa ni bercinta-bercinta ni, lupakanlah. Kau tahu tak? Dia suara dalam pun bukan dia beli sendiri, kau tahu. Kau nak bercinta kan ni, kenapa? Mak ayah beli lagi suara dalam. Suara dalam kat koyak, garu-garu lagi tu. Nampak? Tak, betul. Bukan masa nak bercinta masa ni. Betul cakap. Belajar rajin-rajin, buktikan siapa diri kita. Kita boleh berjaya. Dekat rumah saya dah ada satu bilik untuk saya, satu bilik untuk anak saya, anak lelaki, anak perempuan, ada bilik untuk orang gaji. Dan untuk rumah saya, ada satu bilik khas. Saya dah buat bilik kedap bunyi, siap dengan TV 60 inci, siap dengan PS5. Duduk dalam bilik tu main game, boleh dengar. Tahu tak berapa kali dah saya pakai bilik tu? Belum sekali pun aku dapat pakai bilik tu. Sebab sibuk ceramah aja. Kan? Tapi nak beritahu, bila kita dah berjaya, apa yang kau nak tadi kau boleh dapatkan.
Kau nak main bola, main nak bola sampai pengsan, main. Nak main futsal sampai pukul 6 pagi, kau main 3 hari. Jangan balik rumah, kau main futsal 3 hari, main. Tapi kejar cita-cita dulu. Belajar rajin-rajin. Saya nak beritahu, ada seorang kawan saya dulu. Ada seorang sahabat saya. Seorang sahabat saya. Dulu dia belajar, lepas form 3, dia berhenti. Dia berhenti pada sama penuh, dia nak masuk sekolah biasa. Lepas dia masuk sekolah biasa, kan, sekolah biasa, habis SPM, dia tak nak sambung belajar lagi, dia nak kerja. Dia nak bekerja, terus bekerja. Sebab apa? Dia tak sabar nak cari duit. Alhamdulillah, dia kerja kilang. Takdir Allah SWT, dia kerja kilang. Sebab dulu, kalau cikgu-cikgu pun ingat, semua mak ayah ingat, dulu kerja kilang hebat. Dulu kerja kilang mewah. 7 pagi, 7 malam. Duit overtime berapa banyak. Kalau kilang tu base dia daripada Korea, setahun 3-4 kali pergi training di Korea. Kalau kilang tu base daripada Jepun, 3-4 kali dia akan training dekat Jepun. Dulu hebat. Sampaikan saya kata apa? Iya, macam silap je sambung belajar. Baik aku kerja. Boleh mewah, pegang duit. Kan? Boleh berjalan sana sini, boleh beli apa kita nak. Ini sikit-sikit minta duit dengan mak. Mak nak duit, mak nak duit. Duit beasiswa pun tak cukup. Kita rasa macam tu. Tapi kawan saya diuji pada tahun sekitar 1997-98 tu kegawatan ekonomi. Bila ekonomi gawat, banyak kilang tutup. Bila kilang tutup, kawan saya tadi pun sama terjejas. Pada siapa yang memang ada simpanan yang banyak, dia pandai nak teruskan kehidupan dia dengan ilmu dia berniaga dan sebagainya, mungkin dia boleh berjaya. Tapi kawan saya balik kampung, dia kerja kampung. Berubah kehidupannya, 360 darjah berubah kehidupannya, dia duduk di kampung. Okey. Apa yang saya nak ceritakan adalah, beberapa tahun yang lepas, saya berpeluang berceramah di satu, saya memang ceramah satu Malaysia lah. Satu tempat yang saya ceramah, saya datang dekat kampung, dekat kawasan kawan saya duduk. Kawan saya yang tadi saya cerita ni tadi. Bila saya pergi dekat kampung tu, saya ni Samsul Debat ni jenis ingat fakta, ingat nama kawan saya. Tadi saya bagi makan tadi, saya pergi makan dekat Lipis tadi, saya jumpa kawan saya yang dah lebih 20 tahun tak jumpa. Saya sebut nama dia. Fardaus Rahmat, apa khabar? Dia satu kelas dengan saya. Saya sebut nama penuh dia. Kau nama penuh aku, kau sebut dia? Dia kata. Sebab saya ingat. Sejenis ingat muka, saya ingat nama. Tapi sayanglah sebab salutasi tak bagi kat saya tak boleh nak ingat lah. Kan? Jadi GPK je. Macam tu dia sebut kan. Okay. Jadi bila saya turun daripada pentas, saya nampak kawan saya ni, saya sebut nama dia. Saya tak nak sebut nama dia kat sini. Saya tak nak buka nama dia lah. Buka aib dia. Saya sebut nama dia. Lah kau, saya sebut nama dia. Dia terkejut saya sebut nama dia, menitis air matanya, dia peluk saya. Dia peluk saya sebab dia tak sangka saya masih kenal dia. Dengan bajunya yang dah kusam, t-shirt dengan tracksuit yang koyak kat bawah. Dia peluk saya sambil dia lap air mata, dia cakap dengan saya, dia cakap dengan anak dia, sekarang percaya tak Samsul Debat kawan ayah? Dia kata. Sebab anaknya tak percaya. Percayalah, satu hari nanti kalau kita gagal dalam hidup, kalau kita tak berjaya capai apa yang kita patut capai, anak-anak pun, sesiapa pun tak akan percaya kita pernah melangkah kejayaan ni masa lepas. Saya tambah lagi. Dek, ayah kau ni kawan pakcik. Kawan Samsul Debat. Dulu kita orang main bola sama-sama. Pernah satu ketika, dia main penjaga gol, dia berlaga dengan striker budak sekolah projek tu. Kemudian dua-dua pergi hospital ni, berjahit kepala. Tengok. Dia kata, aku pernah lupa cerita tu Samsul, dia kata. Dia dah lupa cerita tu. Menangis lagi dia. Dan apa dia pesan kat saya? Samsul, kalau kau ceramah kat sekolah, kau ceramah kat universiti, kau ceramah kat kolej, kau pesan dekat dia orang, kau pesan kat budak-budak sekolah, jangan tak belajar, takut jadi macam aku. Susah sebenarnya. Cabaran dekat luar bukan senang. Belajarlah rajin-rajin. Satu hari nanti Asmah, dekat sebelah Asmah tu siapa nama? Siapa? Malisa. Malisa dengan Asmah. Contoh, 20 tahun lagi. 20 tahun lagi. Asmah umur berapa? 20. Malisa umur berapa? Berapa? 20 tahun. 38. Bayangkan 38 berjumpa dekat pasar malam. Lah, Lisa. Lah, Asmah. Buat gapo? Dia tegur. Dia tegur lah, kau buat apa sekarang?
Alhamdulillah, aku sekarang chef dekat Hotel Concord KL. Kau buat apa sekarang? Tak apalah, nanti kita ceritalah. Assalamualaikum, tu balik je. Kenapa? Sebab malu nak cerita kita buat apa. Tanya cikgu-cikgu. Tak, saya doakan Malisa, saya doakan Asma, semua yang ada dalam dewan, saya doakan you all berjaya. Saya doakan you all berjaya dengan apa juga yang you all nak. Tanyalah cikgu-cikgu. Bila kita buat reunion, jumpa balik kawan-kawan sekolah, berapa ramai yang tak nak datang? Berapa ramai yang tak datang? Sebab takut ditanya soalan, kau buat apa sekarang? Hari ni boleh main-main. Hari ni boleh gelak-gelak. Hari ni boleh cikgu suruh buat homework, kita tak nak buat. Kita boleh ponteng sekolah. Tapi satu hari nanti kita akan sedar. Satu soalan yang paling menyakitkan, kau buat apa sekarang? Kau buat apa sekarang? Jadi, saya nak beritahu, hidup kita ini antara B dan D. Birth and death. Hidup kita ni antara B dan D. Birth and death. Kelahiran dan kematian. Antara B dan D. Ada satu huruf kat tengah-tengah. Apa dia? C. Kita ada choice. Kita ada pilihan. Hidup macam mana kita nak jalani. Kalau nak main-main, teruskan main-main. Panggillah bapa segala motivasi sekalipun. Tapi kalau dia ceramah, kau tak ambil pengajaran daripada apa yang saya sampaikan ni, maka janganlah kita menyesali kehidupan kita pada satu hari nanti. Tapi saya tengok, you all masih ada masa. Semalam ibarat cek tendang. Apa maksud cek tendang? Tak ada nilai. Lupakan saja. Semalam kau fail. Semalam kau gagal dalam ujian bertulis. Semalam kau fail dalam ujian bulanan. Fail dalam ujian penggal yang lalu. Lupakan. Semua tu dah tak ada makna. Esok pula ibarat buku hutang, entah bayar entahkan tidak. Kita pun tak tahu keadaan kita. Kita akan berjaya dengan flying colours, dapat semua A atau sebagainya. Kita tak tahu. Tetapi hari ini adalah ibarat wang tunai. Hari ini masanya untuk kita mula belajar dengan bersungguh-sungguh. Kenapa kita kena belajar? Cantik teluk pantainya landai, tambat perahu tepi kuala. Biarlah buruk kain yang dipakai, asalkan penuh ilmu di dada. Kain songket benang sutera, lilit sebelit buat selempang. Ilmu yang banyak jadi cahaya, walaupun sikit menjadi terang. Maka kena belajar. Dan guru-guru yang ada dekat dalam dewan ni, guru-guru yang mengajar kalian semua, jangan disakiti hatinya. Kerana apa? Kerana guru-guru ini, walau macam mana dia mengajar korang, dia tetap guru. Setiap kali kau dapat flying colours, tiba-tiba manalah tahu Malisa dapat straight A's, gaji cikgu naik RM100. Betul? Tak betul. Gaji cikgu tak naik pun. Dapat semua orang dapat straight A's, baku guru-guru semua naik grade. Tak pun. Dia tetap mengajar macam biasa. Maka dia mengajar bukan untuk kepentingan diri dia. Mengajar tu untuk you all semua menjadi orang. Mak saya dulu pada kecil, dulu mana ada motivasi, tanya cikgu-cikgu. Masa kita sekolah, mana ada ceramah motivasi? Penceramah motivasi tetap kami, mak kami. Mak kata, kau nak jadi orang, kau belajar. Sampai kita pun terfikir, selama ni kita ni bukan orang ke apa? Rupanya maksud dia kata, kalau nak jadi orang, mau belajar. Maksudnya apa? Maksudnya adalah sejajar dengan apa Nabi pesan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, manusia memberi manfaat pada orang lain. Satu hari nanti, siapa pengawas ni? Siapa nama? Syikin target nak jadi doktor kan? Betul? Tak lama besok ada klinik Dr. Ashikin. Betul? Ni Samsul Debat sebut hari ni. Makbul hari Khamis malam Jumaat sebut Syikin jadi doktor. Kan? Kita create masa depan kita. Yang seorang jadi peguam cara, peguam bela. Nak bagus, nak jadi lawyer, subjek sejarah saja, bahasa Inggeris kena bagus. Nak jadi doktor, matematik, sains kena bagus. Belajarlah rajin-rajin. Belajar rajin-rajin. Bila saya sebut ni kan, saya bila tengok you all duduk bawah ni, macam itulah juga saya dulu. Belajarlah rajin-rajin. Cikgu-cikgu ni mengajar, cuba tengok balik pintu pagar sekolah. Berapa ramai bekas pelajar sekolah masuk balik dalam sekolah ni, jumpa cikgu, cakap terima kasih, alhamdulillah cikgu saya dah berjaya. Berapa ramai? Ada. Kalau ada pun yang masuk jumpa pengetua.
Minta tolong sahkan dia pernah belajar sini. Minta beritahu sijil tertinggal. Itu aja. Tapi cikgu tetap mengajar seperti biasa. Dan cikgu-cikgu jangan rasa rendah diri. Cikgu-cikgu jangan rasa rendah diri. Awak buat apa sekarang? Cikgu je. Tak payahlah je tu. Saya sendiri pernah bergelar guru. Saya jadi guru ganti pada cikgu Syarina dulu. Sebab cikgu tu dia cuti bersalin, tak balik-balik. 2 minggu saya tercover dia sebelum dia balik sekolah. Kemudian saya ganti cikgu Kalaimani, cikgu India ni 3 minggu. Sebab khusus kenaikan pangkat, saya ganti dia 3 minggu. Lepas pada tu saya dapat tawaran untuk jadi GSTT, guru sandaran tidak terlatih dengan gaji 494.50 sen. Sebab bertaraf SPM. Saya mengajar dekat SRJKC Pehua Seremban selama 6 ke 7 bulan. Dan akhirnya saya ambil keputusan angkat bendera putih. Saya tak boleh jadi cikgu. Sebab saya tak ada kekuatan dan semangat seperti mana cikgu-cikgu yang ada kat sekolah ni. Kalau saya terus jadi cikgu, saya tak tahulah berapa ramai pelajar yang terbunuh, berapa banyak pelajar yang saya akan tikam sampai mati. Saya cekik, saya tak tahulah. Saya tengok muka pun, tak tahulah saya. Saya memang tu sebabnya bagi motivasi, insya-Allah saya bagi semangat daripada sini. You all jangan berhenti. Teruskan, mulakan perjalanan you all, perjuangan you all untuk mencapai kejayaan. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Jadi nak berjaya kena ingat. Pertama, prosesnya panjang, bukan tiba-tiba. Yang kedua, kena ada komitmen. Kena datang kelas tambahan, kena buat kerja yang cikgu suruh. Ketiga, fokus dalam kelas belajar, jangan main-main, jangan usik kawan sana, usik kawan sini, takkan berjaya. Keempat, kena ada disiplin, kepatuhan pada peraturan dan undang-undang. Dan yang kelima, mestilah istiqamah, keberterusan, konsisten belajar. Kalau tidak, sampai bila pun takkan berjaya. Dan kalau nak berjaya, ada beberapa tips. Yang pertama, jujur, tak faham angkat tangan. Ini tak, bila cikgu tanya kelas faham ke tak, koma. Darah tak jalan, oksigen tak sampai ke otak. Cikgu pun tak tahu faham ngempeh ke tak. Tu. Kan? Jadi kalau cikgu tu angkat tangan, cikgu saya tak faham lah, cikgu boleh tak cikgu explain? Pedulikan syaitanir rajim yang ada dalam kelas. Ada wakil-wakil setan. Apa tanya soalan siut? Tanya soalan tu, pedulikan. Pedulikan setan-setan tu. Jujur. Yang kedua, amanah. Ada tak? Siapa nama? Jom. Ya. Betul. Saya pandang kau. Siapa nama? Falisa. Faizah. Yang tu siapa nama? Yang pengawas siapa nama? Fayad. Okey, saya nak tanya. Fayad ke betul? Fayad? Betul? Farihan. Okey, Farihan. Okey. Saya nak tanya Faizah, pernah tak mak pesan pergi sekolah tolong cari menantu yang baik-baik untuk mak? Ada tak? Tak ada. Mak suruh apa? Suruh belajar. Farihan ada cakap cari perempuan yang baik-baik sikit, yang lemah lembut untuk jadi menantu mak. Ada tak? Tak ada. Farihan, ayah pesan apa? Ayah tak ada. Mak pesan apa? Belajar confirm. Makna semua orang tahulah, samalah. Belajar rajin. Amanah. Kalau siapa yang buat selain pada belajar, dia tidak amanah, dia berdosa kepada Allah, berdosa pada kedua ibu bapa dia. Maka dia kena belajar. Yang ketiga, betul lah. Yang ketiga, jaga hubungan satu dengan yang lain. Maksudnya jangan saling jatuh menjatuhkan. Nampak kawan-kawan tak faham, kita bantu dia. Kalau kita tak faham, tanya kawan yang pandai. Seterusnya, percaya pada hikmah. Aku ni belajar rajin-rajin nak buat apalah. Sebab apa? Yakin satu hari nanti Tuhan akan bagi yang terbaik untuk kita. Belajar rajin-rajin, percaya pada hikmah. Tanam tebu di tepi rumah, cabut ubi sampai ke akar. Kalau hidup percaya pada hikmah, selaut garam terasa tawar. Seterusnya, jangan kita jadi orang tak bertanggungjawab. Kenapa tak siap kerja? Dia ambil buku saya je. Kenapa tak siap kerja? Memang salah saya, cikgu hukum saya. Bertanggungjawab. Jangan jadi macam cerita bangau. Kenapa bangau kurus? Ikan tak timbul. Kenapa ikan tak timbul? Orang lelaki. Kenapa ikan tak timbul? Rumput panjang. Orang perempuan. Kenapa rumput panjang? Kebau tak makan. Kenapa kebau tak makan? Okey. Ya? Kebau sikit perut. Kenapa kebau sikit perut? Makan nasi mentah. Kenapa nasi mentah? Kayu api basah. Kenapa kayu api basah? Hujan turun. Kenapa hujan turun?
Tak panggil. Kenapa kata panggil? Okay. Jadi cikgu tanya. Sebab dia orang masih ingat lagi lagu tu. Sebab ni lagu masa sekolah tadika dia masih hafal berkerut dengan cikgu pun terfikir lepas ni apa. Dalam banyak-banyak binatang tu semua saling menyalahkan orang lain, akhirnya binatang yang paling gentleman namanya ular. Ular menjawab soalan, kenapa kau nak makan katak? 3 kali dia menjawab sambil memandang tepat kepada yang bertanya. Memang makanan aku. Dan rakaman audio jawapan yang hujungnya dah dipadam oleh Jabatan Hakim Negara. So what? Dia tanya. Bila dia mengaku, tak ada siapa nak tanya soalan. Itu sebab belajar bertanggungjawab dengan apa yang kita buat. Kenapa tak set kerja ni? Dia ambil buku saya, cikgu. Kenapa dia ambil buku kamu? Dah dia bagi. Yang kau bagi kenapa? Dia minta la ilaha illallah. Pening kepada cikgu. Berubah jadi orang. Kenapa sekolah sini? Mak suruh. Kenapa hisap rokok? Ayah hisap. Nampak disalahkan orang. Belajar tanggungjawab atas tindakan sendiri. Ingat tu. Kemudian apa dia? Seterusnya respon positif. Bila cikgu cakap, okey kelas tolong siapkan homework daripada muka 11 sampai muka 18. Allah ni. Kalau kelas tolong siapkan homework daripada muka 11 sampai muka 18. Maksudnya cikgu takkan itu je. Bagilah lebih lagi cikgu. Tak mencabar ni. Positif. Kemudian seterusnya ikhlas dalam belajar. Ikhlas menuntut ilmu, insya-Allah Tuhan akan bagi yang terbaik untuk kita. Jadi adik-adik yang dikasihi sekalian, hidup kita ni sementara je sifatnya. Kepada yang tingkatan 5. Mana yang tingkatan 5 angkat tangan? Yang tingkatan 5, kita tinggal 32 hari sahaja lagi nak SPM. Jadi dalam tempoh 32 hari ini, macam-macam yang boleh kita strategikan untuk mencapai kejayaan dalam peperiksaan. Saya doakan siapa yang ada di dalam dewan ini, pertama, berjaya di dalam peperiksaan. Saya doakan yang ada dalam dewan ini berjaya menjawab peperiksaan dengan cemerlang. Saya doakan anak-anak pelajar ini berjaya menjadi penyejuk mata hati buat kedua ibu bapa ini. Saya doakan anak-anak ini tidak mengecewakan guru-gurunya. Saya doakan pelajar-pelajar sekolah ini mencatat keputusan yang cemerlang untuk sekolahnya. Dan saya doakan kepada para pelajar yang ada dalam dewan ini berjaya bukan hanya di sekolah, berjaya dalam kerjaya, berjaya di dunia dan juga di akhirat. Walhamdulillahirabbil alamin. Jadi saya cukuplah sekadar itu. Apa-apa pun saya ucap terima kasih banyak. Baru saya tahu betapa jauhnya Merapu ini. Merapu-rapu aku nak sampai ke sini. Kan? Tapi insya-Allah lain kali kalau ada masa jemput saya datang lagi. Kan? Insya-Allah. Belajar rajin-rajin semua. Cantik dipandang rumah penghulu, kayu terukir dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir kembangkanlah menjadi intan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Budak-budak membawa galah nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Ada apa-apa soalan nak tanya? Tak ada belah sini. Koma macam biasa. Apa nak tanya? Tanya. Apa dia? Dia tanya saya, Ustaz umur berapa? Dalam banyak-banyak soalan kau boleh tanya, kenapa kau tanya umur aku? Cari dalam YouTube lah. Dan saya dah tua dah. Saya dah 40-an. Dah 40-an, tapi saya belum lagi melepasi 45. Saya dah tua. Cukup sekadar itu. Okey, jadi saya memang habiskan setakat ini. Sepandai-pandai tupai melompat dah bagi tahu. Jadi mudah-mudahan kita jumpa lagi di masa akan datang. Terima kasih banyak pihak sekolah. Terima kasih ibu bapa yang melapangkan masa pada hari ini. Sebab sesi yang paling panjang adalah sesi bergambar. Saya pun tak tahu kenapa. Okay? Jadi insya-Allah saya doakan mudah-mudahan ada masa kita berjumpa lagi. Tenang-tenang air di laut, sampan kelok medik ke Tanjung, hati terkenang mulut menyebut. Ya sebaik pihak sekolah menjemput rasa nak junjung.